Itu sedang dimandikan buat kali terakhir sebelum dia dihantar kembali kepada tuannya yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari terakhir saya menggunakan kereta Gentoo ini, dan pada petang ini saya akan menerima satu kereta baru, kereta Izora berwarna putih. Dah beberapa tahun saya guna kereta ni, daripada tahun 2007, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, dekat 15 tahun dah. Macam-macam lah apa pengalaman semasa menggunakan, semasa memiliki Proton Gentoo ini. Pada permulaannya saya tak pasti kereta apa yang saya nak guna. Pada ketika saya mula-mula lulus ujian memandu, saya tak terfikir apa kereta yang sesuai dengan saya, memandangkan pada ketika itu Gentoo dah mula keluar. Mungkin sebab terpengaruh tengok video-video atau iklan di TV. Masa tu belum YouTube belum mula sangat lagi, tak ada reference, tak ada panduan untuk dibuat rujukan atau panduan tentang Proton Gentoo ini. Jadi dengan bantuan seorang kawan di office, dia membawa saya untuk melihat kereta Gentoo di showroom dekat dengan Mutiara Damansara, berhampiran dengan Tesco Mutiara Damansara. Jadi selepas keputusan tak dibuat terlalu lama, sekejap je, sebab dapat tengok model Gentoo dekat showroom tersebut. Memang pada permulaannya bila tengok kereta Gentoo memang terus tertarik, sebab memang nampak sporty. Color pun macam-macam, hitam, putih tak sure, hitam, kuning, merah, apa lagi, biru. Ada beberapa warna lagi, tapi saya tertarik untuk memiliki Gentoo berwarna hitam, dan kebetulan pula memang ada stok ketika itu di showroom Proton Mutiara Damansara. Tak lama lah lepas tu berurusan dengan CIMB untuk loan kereta. Saya tanda tangan loan tersebut di Jinjang, Kepung. Tak pernah sampai Kepung, Jinjang tersebut. Saya tak ingat macam mana saya pergi. Betul. Saya pergi sana dengan motor, dengan tak tahunya. Tapi saya tengok map lah macam mana nak pergi ke situ. Jadi saya tanda tangan,
loan di CIMB Kepung, Jinjang Kepung. Dan tak lama selepas tu saya terimalah model Gen 2 berwarna hitam, Gen 2 standard pada 2007. Saya tak ingat tarikh dan bulannya bila. Dah lupa sangat dah, lama sangat dah. Pada pengalaman saya mula-mula menggunakan, memandu kereta Gen 2 ini, terus terang saya cakap, saya tak pasti model yang saya dapat ni ada masalah ke tidak. Tapi masalah pertama yang saya hadapi ketika memiliki Proton Gen 2 ini ialah lampu emergency berkelip-kelip sepanjang jalan, dan saya terpaksa tolak tingkap sebelah saya ni dengan kuat supaya lampu tu tak berkelip. Saya pun dah tak tahu dah macam mana. Tiba-tiba dapat idea untuk tolak tingkap ni sekuat yang boleh. Tak tahu lah, mungkin boleh pecah ke tidak, tak tahu. Pada ketika itu terpaksa tolak sebab lampu berkelip-kelip sepanjang masa. Dan tak tergerak hati pula untuk terus pergi semula ke showroom Proton Mutiara Damansara untuk refer masalah ni. Kebetulan pada masa tersebut saya balik ke kampung dan adik saya yang baik pulih masalah ini. Dia cuma lekatkan secebis kertas pada pintu sebelah saya ni. Dah selesai masalah. Pengalaman yang lain tak ada pengalaman sangat, tak ada pengalaman buruk sangat, kecuali ada punya apa ni, yang dekat steering ni, apa benda tu saya pun tak ingat nama dia. Lock apa yang berkaitan dengan horn ni. Ada satu malam tu nak balik ke kampung, tiba-tiba dia berbunyi horn sepanjang jalan. Saya berbelik, kenapa boleh berbunyi horn ni kan. Jadi keputusan dia ambil, tak jadi balik kampung. Esoknya baru repair. Memang kena repair lah, kalau tidak horn berbunyi sepanjang jalan boleh buat orang marah lah kan. Masalah seterusnya bateri. Bateri beberapa kali ya. Saya rasa dalam sepanjang saya pakai kereta ni 3 kali kot saya tukar bateri. 3 atau 4 kali seingat saya, sepanjang tempoh saya menggunakan kereta Gen 2 ni. 4 kali kot tukar bateri. Masalah lain, power window 1, 2, 3, 4 bermasalah. Saya tak tahu macam mana boleh start. Mungkin sebab salah saya juga, jarang buka. Saya cuma buka sebelah saya je. Itu masalah dia, power window dia tak start dan kena ganti bab 4 terus. Masalah lain, accident tak ada, tapi saya bergesel tu ada. Pernah juga bergesel dengan lori. Bergesel dengan bahu jalan pun, yang tepi parking jalan tu pernah juga. Saya tak repair lah, saya biarkan je. Saya pun dah tak tahu nak buat macam mana. Tak terfikir nak betulkan, nak repair ke apa ke, biarkan dulu. Selain tu, apa yang menarik sepanjang saya pakai kereta ni, tak ada lah apa sangat. Cuma paling jauh saya pernah bawa kereta Gen 2 ni ke Terengganu, sebab saya ada assessment PDD di Cukai Kemaman Terengganu. Kawan saya pernah pinjam kereta saya ni untuk pergi ke Johor Bahru. Tuan dia je tak pernah sampai lagi Johor Bahru. Yang selainnya ulang-alik balik kampung lah di Kedah. Terengganu 2 kali sampai pergi ke sana dengan kereta ni. Yang lain-lain kebanyakannya balik ke Kedah, ke Perak. Pernah bawa sampai ke Kuala Perlis, sampai ke Penang, tapi bukan saya yang drive lah. Ke Melaka. Apa lagi tempat yang saya pernah pergi? Banyak tempat lah dalam Semenanjung ni. Kelantan pun pernah sampai, Kota Baru. Setakat Pahang, Pantai Timur belum lagi sampai lagi, mungkin dengan kereta baru kot. Selain itu, apa lagi yang saya nak cakap tentang Gen 2 ni? Kereta Gen 2 ni cantik. Kalau kena dengan tuan dia yang pandai make up, memang akan terjaga. Tapi kereta ni dapat pada tuan dia, iaitu saya yang memang tak pandai nak make up kereta.
memang standard, memang basic. Macam itulah daripada awal dapat sampai ke hari terakhir yang saya akan serahkan kereta ni kepada tuan punya used car tu. Mungkin hari lain kot dia akan ambil kereta ni. Itulah, saya pun bersyukurlah kerana ada kereta, boleh ke mana-mana. Dan saya pun sebenarnya berat hati juga nak tolak kereta ni, tapi disebabkan nilai kereta ni yang saya dapat hanya sekitar 3,500 selepas orang daripada used car tu nilai value kan kereta ni berdasarkan apa-apa kriteria yang dia tengok lah daripada kereta ni. Hanya 3,500 saja yang saya dapat, dan itu saja yang paling tinggi, nilai paling tinggi yang boleh dia tawarkan. Excuse me. Jadi nak tak nak, terimalah. Itu saja nilai yang tertinggi yang boleh ditawarkan kepada saya. Itu saja nilai dia. Daripada harga dia 60,000 lebih, dah turun kepada 3,500 saja. Dan duit tu adalah simpanlah untuk kegunaan masa akan datang. Mungkin boleh beli sesuatu yang nilainya akan naik-naik. Mungkin beli emas ke apa ke, sebagai tanda kenangan terhadap kereta ni. Ya, dengan kereta ni jugalah saya dengan isteri saya, berjalan dengan isteri saya, jumpa isteri saya di kampung dia di Kuala Kangsar. Yalah, berurusan dengan tentang perkahwinan kita orang. Lepas tu dikurniakan dengan seorang cahaya mata. Kereta ni lah saya hantar isteri saya check up, hantar isteri saya untuk ke hospital salin. Dan dengan kereta ini jugalah saya bawa anak saya yang sulung tu, anak saya pulang ke rumah. Dan seterusnya lah bawa anak isteri saya ke mana-mana dengan kereta ni. Disebabkan dan memikirkan tentang, yalah, keluarga mungkin akan terus berkembang, bertambah, dan memikirkan tentang keselesaan juga. Jadi saya terpaksalah tolak kereta ni dan memilih kereta lain yang lebih luas, yang lebih yalah, kereta baru yang selesa, yang luas untuk kegunaan pada masa-masa akan datang. Sedih juga memikirkan tentang nasib kereta ni. Saya tak tahu sama ada di used car nanti dia akan selepas ni mungkin dia akan dibaik pulih, repair semua oleh pemilik used car. Mungkin dia akan dijual semula dengan nilai yang lebih sedikit tingginya. Saya tak pasti berapa nilai yang akan dapat dijual oleh used car tu untuk kereta Gentoo ni lepas dia dibaik pulih. Mungkin lebih tinggi, mungkin dalam sekitar 5 ke 7 ribu. Saya rasa mungkin bolehlah sekitar tu. Dan saya tak dapat simpan kereta Gentoo ni sebab ruang di rumah memang tak ada. Memang muat-muat untuk satu kereta saja sebab rumah townhouse kan. Parking memang kecil. Dan nak parking di luar rumah saya tak berani jamin akan selamat. Sebab takut hilang spare part, hilang tayar ke apa, kita tak tahu. Jadi memikirkan tentang macam-macam perkara, jadi saya membuat keputusan untuk menolak saja kereta ini kepada used car. Dan saya berharap nasib kereta Gentoo ini akan lebih baik bersama tuan dia yang baru. Atau kalau dia dilerai-leraikan untuk dijadikan spare part, semoga dia dapat dapat mendatangkan manfaat kepada kereta-kereta yang lain. Dah lama dah kereta ni, ikutkan hati. Sedih juga, tapi yalah, hidup tu perlu diteruskan. Kita ni hidup, kereta ni tak hidup. Jadi kita yang hidup ialah kita teruskan. Nasib kereta ni kita tak tahulah, wallahu a'lam. Teruskanlah dengan apa yang ada. Jadi itulah sedikit pengalaman saya tentang Gentoo ini. Apa cakap lagi tentang Gentoo ni. Itulah saya sebagai pemilik dia berasa seronok, bersyukur
terima kasih kerana memiliki Gen2 ini, dan saya berharap tuan dia yang baru akan datang nanti sekiranya dia dibelilah oleh mana-mana individu untuk gunaan mereka, ataupun dijadikan apa-apa saja jenis pengangkutan, sama ada untuk berlumba ke, untuk disimpan ke sebagai koleksi kereta Proton ke. Jagalah kereta ni baik-baik, bukan sebagaimana, sebab saya pun tak jaga dia dengan baik. Saya berharaplah kereta ni dijaga dengan baik, dan saya berharap dapat dah nampak dia di atas jalan raya suatu hari nanti di mana-mana. Dan saya pasti kalau saya nampak dia di jalan raya, saya akan kejar dia. Saya akan jumpa dengan tuan dia yang baru. Itulah sedikit perkongsian pengalaman cerita saya tentang kereta Gen2 saya ini. Saya berjanji dengan sales assistant Proton di Shah Alam Seksyen 13 ni dalam pukul 6 untuk saya ambil kereta baru tu, kereta Izora. Tapi ada masa lagi ni, sempatlah saya record video sedikit menceritakan tentang pengalaman saya memiliki Gen2 ini. Apa lagi yang saya nak cakap ya? Itulah, semoga tuan baru dapat menjaga kereta ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Setakat ini saja video saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Gen2.